Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Sumber Seminggu edisi 16 Jun 2022 bersama saya Hanim Nadia. Sebelum kita meneruskan berita utama, mohon sedekahkan Al-Fatihah buat tokoh pendidikan negara Tun Arsyad Ayub dan pelawak Pak Hamid Gurkha yang meninggalkan kita baru-baru ini. Semoga Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Al-Fatihah. Tidak wujud sebarang kaitan antara pemansuhan hukuman mati mandatori dan kenaikan kes jenayah berat di negara ini atau di mana-mana negara sekalipun. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menegaskan ianya berdasarkan pengalamannya bertemu dan terlibat dengan badan-badan dunia dan persidangan antarabangsa. Ia termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menurutnya percaya bahawa hukuman mati tidak membawa kesan besar untuk menurunkan kadar jenayah berat, terutamanya berkaitan dadah. Katanya perbincangan dengan pihak itu yang membawa kepada usaha memansuhkan hukuman mati mandatori di negara ini sehinggalah ia terlaksana pada 8 Jun tempoh hari. Selain itu, kerajaan juga belum menetapkan sebarang jangka waktu bagi menguatkuasakan pemansuhan hukuman mati mandatori yang telah dipersetujui. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula berkata, hukuman mati mandatori tidak dimansuhkan di negara ini. Sebaliknya, dipindah kepada hukuman mati dengan pilihan kepada hukuman lain mengikut budi bicara mahkamah. Kerajaan juga secara prinsip turut menerima serta mengambil maklum syarah jawatan kuasa khas hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori yang dijelaskan melalui satu kajian. Terdahulu, Jemaah Menteri bersetuju agar penelitian dan kajian lanjut dilaksanakan berkaitan cadangan hukuman gantian terhadap 11 kesalahan yang membawa hukuman mati mandatori, satu kesalahan bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Menurutnya, keputusan itu dibuat untuk memastikan hak semua pihak terpelihara dan terjamin dalam mencerminkan ketelusan kepimpinan negara untuk menambah baik sistem keadilan jenayah negara. Seterusnya, kita ikuti berita mengenai isu kabinet yang masih menjadi tanda tanya pelbagai pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mengadakan pertemuan dengan Datuk Zuraida Kamaruddin pada minggu hadapan bagi membincangkan kedudukannya sebagai Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi. Katanya beliau telah memaklumkan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa akan bertemu dengan bekas Perdana Menteri itu selepas mengadakan perjumpaan dengan Zuraida. Mengulas lanjut, Ismail Sabri berkata Zuraida yang juga ahli Parlimen Ampang masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kabinet seperti biasa. Tambahnya lagi, jawatan Zuraida tidak gugur sehingga disahkan beliau diberhentikan. Dan sehingga tempoh itu, Zuraida kekal sebagai Menteri dan bertugas seperti biasa. Terdahulu, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu berkata, beliau menunggu pertemuan dengan Perdana Menteri bagi membincangkan kedudukan Zuraida dalam Kabinet. Zuraida yang juga ahli Parlimen Ampang meninggalkan parti PKR dan menyertai Bersatu pada 2020. Beliau kemudian mengumumkan keluar Bersatu pada 26 Mei lalu untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM. Seterusnya kita ke isu rang undang-undang anti lompat parti. Pimpinan Utama Pakatan Harapan PH akan mengadakan pertemuan segera dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi membincangkan rang undang-undang anti lompat parti dan 3 perkara berkaitan memorandum persefahaman MOU antara PH dan Kerajaan Persekutuan. Majlis Presiden PH berkata, PH berharap rang undang-undang tersebut akan dapat dibentang, dibahas dan diluluskan pada minggu pertama sidang Dewan Rakyat yang bermula 18 Julai ini. Terdapat 3 perkara MOU yang masih perlu dilaksana, iaitu menetapkan had 2 penggal atau 10 tahun bagi Perdana Menteri, membentang rang undang-undang perkhidmatan Parlimen dan meminda peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Rakyat.
Menurut kenyataan itu, Majlis Presiden PH kecewa atas kegagalan kerajaan memanggil sidang khas Dewan Rakyat khusus untuk membentang rang undang-undang anti lompat parti seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini. Kenyataan Majlis Presiden PH berkenaan dikeluarkan secara bersama oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabo, Setiausaha Agung DAP Lok Siu Fok dan Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO Datuk Seri Madius Tangau. Baru-baru ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, tiada keperluan untuk kerajaan mengadakan mesyuarat khas Parlimen bagi membentang dan membahaskan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan No. 3 2022 berkaitan peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Wan Junaidi berkata sebaliknya rang undang-undang berkaitan peruntukan larangan itu akan dibentang dan dibahaskan pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 2022 bermula 18 Julai sebelum disembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong untuk pewarkahan dan pewartaannya. Seterusnya, kita ke isu nasional di Kelantan. Tiada sebab untuk kerajaan menghentikan pembinaan empangan hidroelektrik Nenggiri di Gua Musang, Kelantan, kata Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Menurutnya, kerana pembinaan berteraskan 3 matlamat utama iaitu sebagai penjanaan elektrik, tebatan banjir dan sumber air bersih selain bagi tujuan pelancongan itu, mendapat sokongan lebih 80% responden daripada beberapa kajian yang dibuat. Tambahnya, kajian penilaian kesan alam sekitar, penilaian impak warisan dan penilaian impak sosial telah dijalankan untuk projek empangan itu. Beliau mengulas dakwaan pembinaan empangan itu akan menjejaskan kehidupan orang asli di kawasan berkenaan. Mengulas lanjut, katanya projek itu tidak menjejaskan kehidupan orang asli di kawasan tersebut. Kesemua isu pertikaian dengan penduduk asal di 3 perkampungan orang asli terbabit dengan projek itu sudah diselesaikan secara baik dan tiada lagi masalah baru timbul, kata Taqiyuddin. Tambahnya, empangan Nenggiri bukan sahaja membentuk tasik takungan utama seluas 54 hektar tetapi juga akan berfungsi sebagai tebatan banjir bagi penduduk di hilir sungai. Untuk rekod, sekumpulan 100 orang asli hadir di Putrajaya pada 7 Jun lalu bagi menyerahkan memorandum bantahan projek hidroelektrik di Gua Musang kepada Wakil Perdana Menteri Faizal Sufar. Perhimpunan Aman itu mendakwa projek tersebut akan menjejaskan kira-kira 1,185 penduduk melibatkan 18 kampung. Sebelum ini, Taqiyuddin berkata, projek bernilai RM5 bilion itu akan meningkatkan kapasiti elektrik tenaga boleh baharu TBB di Semenanjung Malaysia dan dijangka mula menjana elektrik pada pertengahan 2027. Dari berita nasional, kita ke berita politik. Barisan Nasional BN sedia menerima mana-mana parti politik yang ingin bersama parti itu. Demikian jelas Pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung desas-desus Parti Bangsa Malaysia PBM akan menyertai BN. Menurutnya, dalam perlembagaan BN terdapat 3 kategori iaitu Parti Teras, Parti Gabungan atau Friends of BN dan ketiga adalah Direct Membership. Justru BN bersedia menerima parti-parti lain selagi termasuk ke dalam 3 prinsip kategori itu. Bagaimanapun, tambah Ahmad Zahid, beliau dan kepimpinan BN belum membuat sebarang keputusan berhubung permohonan PBM. Hal ini kerana Ahmad Zahid berkata beliau akan berbincang dengan pemimpin parti di dalam BN itu tentang penyertaan mana-mana parti sebelum membuat keputusan. Terdahulu, Presiden PBM Larry Ng dilaporkan berkata permohonan parti itu untuk menyertai BN masih dalam proses. Kini PBM memberi mandat kepada Ahli Parlimen Ampang, Datuk Zuraida Kamarudin untuk mengetuai delegasi parti itu dalam pertemuan serta rundingan dengan pemimpin parti lain untuk membentuk kerjasama politik. Dari politik, kita ke mahkamah.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu hasil usaha sama antara 1MDB dan Abar Investment yang dimeterai oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak adalah punca negara menanggung beban hutang sebanyak 3 bilion dolar AS atau 13.3 bilion ringgit. Bekas Pegawai Kementerian Kewangan Siti Zawiyah Mat Desa berkata, 1MDB tidak pernah melaporkan kepada bahagian pengurusan pinjaman berhubung usaha sama berkenaan. Beliau mengesahkan Najib menandatangani surat sokongan bagi menyokong usaha sama antara 1MDB dan Abar Investment PJS iaitu anak syarikat International Petroleum Investment Company dan telah gagal membayar balik pinjaman itu mengikut terma yang ditetapkan. Malah saksi pendakwaan ke-23 semasa perbicaraan kes rasuah 2.28 bilion dolar AS1MDB yang membabitkan Najib turut mendedahkan bahawa firma pelaburan negara tersebut cenderung berurusan secara langsung dengan tertuduh dan tidak melalui bahagiannya. Justru ini merupakan punca kerajaan hari ini terpaksa menanggung beban hutang 1MDB akibat surat sokongan yang dikeluarkan kerajaan dan ditandatangani oleh Najib semasa memegang jawatan Menteri Keuangan pada 2013. Untuk rekod, pinjaman berkenaan didakwa dikumpul melalui terbitan bond 1MDB menerusi Bank of New York Mellon Group. Bond berkenaan dijangka akan matang pada tahun hadapan. Dalam pada itu, sumber kini merakamkan ucapan tahniah kepada pasukan Harimau Malaya yang melayakkan diri ke Piala Asia 2023 setelah penantian selama 42 tahun. Ikuti berita selanjutnya dalam arena. Global minggu ini dimulakan dengan berita operasi menyelamat budak lelaki di India yang terperangkap dalam perigi selama 4 hari. Pekerja kecemasan India bertungkus lumus menyelamatkan seorang budak lelaki berusia 10 tahun yang terperangkap dalam perigi sempit pada Selasa. Rahul Sahu terjatuh ke dalam lubang air setinggi 24 meter ketika sedang bermain di halaman belakang rumahnya di negeri tengah Chhattisgarh. Menurut Time of Malta, kenderaan penggali tanah atau dikenali sebagai earth movers bersama kren menggali terowong di sebelah telaga yang hanya beberapa kaki lebarnya dengan bantuan askar tentera dan agensi bencana negara berkenaan. Ketua Polis Daerah Jangir, Vijay Agrawal berkata, Sahu memberi tindak balas dengan baik kepada penyelamat dan bantuan kamera memantau keadaan dan pergerakannya. Telaga yang tidak berbumbur merupakan ciri biasa perkampungan petani India dan sering dikaitkan dengan kemalangan maut yang melibatkan kanak-kanak. Terdahulu pada tahun 2019, seorang kanak-kanak berusia 2 tahun ditarik keluar daripada perigi selepas usaha menyelamat 4 hari di negeri utara Punjab. Namun kemudiannya kanak-kanak tersebut meninggal dunia selepas diselamatkan. Begitu juga seorang kanak-kanak berusia 1,5 tahun diselamatkan di negeri jiran selepas terperangkap selama 2 hari pada tahun yang sama. Seorang backpacker Australia, Samuel Lawton, didenda penduduk tempatan setelah memanjat pokok beringin yang telah berdiri selama 100 tahun di tanah suci kuil Hindu Pulau Bali. Lawton memanjat pokok beringin dengan tujuan menyiarkannya di media sosial telah didenda untuk berdoa memohon keampunan. Pengganut Hindu percaya semua pokok beringin merupakan pokok purba mewakili pencipta ketuhanan bumi. Rakaman media sosial Lawton menunjukkan beliau di sebelah kuil Kediri, Jawa Timur dengan hanya berseluar pendek sambil menjerit gembira di atas pokok itu. Polis tempatan berkata Lawton tidak menyangka pokok itu dianggap suci kepada penduduk pulau. Menurut laporan media tempatan, polis mengatur pertemuan bersama warga tempatan lalu memutuskan untuk mendenda pelancong itu dengan €28 bagi upacara memohon keampunan daripada mana-mana roh yang tersinggung. Bagaimanapun, Lawton bukan satu-satunya pelancong yang ditangkap membuat rakaman di pokok keramat itu. Terdahulu, pengamal yoga Rusia, Alina Yoga, ditangkap pihak berkuasa Bali kerana tidak berpakaian di sebatang pokok kulit kertas yang dikenali sebagai kayu putih di kuil Babakan Kabupaten Tabanan.
Jurucakap Polis Tabanan Ranifli Dian Chandra mengesahkan Alina menyerah diri kepada pihak berkuasa dan kes itu akan diproses. Namun tidak menyebut hukuman yang mungkin dihadapinya. Dalam kejadian berasingan, seorang lelaki Kanada dihantar pulang selepas melakukan tarian Hakka telanjang di puncak Gunung Batur Suci di Bali. Pentas arena minggu ini dibuka dengan catatan sejarah buat Malaysia yang berjaya menamatkan kemarau lebih 40 tahun gagal ke Piala Asia, namun kini berjaya menempah tiket kelayakan dengan menumpaskan Bangladesh 4 gol berbalas 1. Kemenangan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 6 mata sekaligus muncul antara 5 naib juara terbaik yang layak ke kejohanan pada tahun hadapan. Malaysia melancarkan serangan bertubi-tubi seawal minit pertama ke gawang Bangladesh bagi menguji penjaga gol lawan Anisur Rahman. Hasilnya, skuad Harimau Malaya dihadiahkan penalti selepas pemain lawan melakukan terjahan terhadap Matthew Davis di dalam kotak penalti. Safawi Rashid tenang menyempurnakan sepakan penalti bagi membolehkan Malaysia mendahului pada minit ke-16. Walau bagaimanapun, Bangladesh yang hanya sesekali menguji benteng Malaysia berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-31 menerusi tandukan Muhammad Ibrahim. Skuad kendalian Kim Panggon itu terus memperkemaskan permainan dan hasilnya Dion Coles berjaya meletakkan Malaysia di depan pada minit ke-38. Separuh masa kedua memperlihatkan skuad kebangsaan terus menyerang kubu lawan dan pada minit ke-73, Darren Loke menambah derita Bangladesh dengan menyumbat gol keempat untuk pasukan kebangsaan. Tiada tambahan jaringan dihasilkan dan keputusan kekal 4-1 hingga whistle penamat. Syabas diucapkan kepada skuad Harimau Malaya. Pelari menara negara Soh Wai Chin sekali lagi mengharumkan nama Malaysia apabila menjuarai pertandingan Fight for Air Climb NYC di Penn One Plaza, New York, Amerika Syarikat baru-baru ini. Kehebatan pelari berusia 27 tahun itu jelas terpancar melalui penguasaannya dalam perlumbaan mendaki 55 tingkat bangunan dengan 1,210 anak tangga dengan catatan rekod 5 minit 29 saat. Sementara itu, David Ross menduduki tangga kedua dengan masa 6 minit 46 saat diikuti Steffi Marsalis yang hanya mampu mencatat masa 7 minit 19 saat. Kejayaan Wai Chin itu membuatkan jalur gemilang berkibar megah di bumi New York dan menjadi kebanggaan keluarga Malaysia. Malahan, Yang di-Pertua Agong Al-Sultan Abdul Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut mengutuskan ucapan tahniah di laman sosial kepada pengundi ranking nombor 1 dunia itu. Kita beralih kepada berita sukan di luar negara. Max Verstappen melebarkan penguasaannya di kedudukan teratas dalam kategori pemandu perlumbaan Formula 1 dengan memenangi saingan Grand Prix Azerbaijan kali ini. Kejayaan itu sekaligus membuatkan Carlos Leclerc dan pasukan Ferrari berdepan igawan ngeri dalam perlumbaan yang berlangsung di Lita Baku City. Leclerc memulakan perlumbaan di petak utama buat kali keempat berturut-turut di litar itu, tetapi dipintas oleh pemenang GP Monaco Sergio Perez seawal selekoh pertama. Perez bergelut untuk mengekalkan kedudukannya namun dipintas rakan sepasukannya di Red Bull Verstappen dalam pusingan ke-15. Masalah kegagalan enjin yang dialami pasukan Ferrari dalam pusingan ke-20 membuatkan pasukan Red Bull berjaya menamatkan perlumbaan dengan sempurna. Akhir sekali kita ikuti berita dari Hollywood. Penyanyi popular Justin Bieber mendedahkan beliau mengalami kelumpuhan muka akibat sindrom rinzihan. Susulan itu, bintang berusia 28 tahun itu terpaksa membatalkan beberapa CD konsert jelajahnya.
Penyanyi yang popular dengan lagu berjudul Baby itu turut berkongsi video di Instagram rasminya bagi menjelaskan diagnosis yang menyebabkan lumpuh muka. Menurutnya, sindrom Renzian berpunca daripada virus yang menyerang saraf di telinga dan muka menyebabkan sebahagian mukanya lumpuh. Video tersebut turut memaparkan keadaan Bieber dengan mata kanan yang tidak berkelip dan pipi kanan juga tidak dapat digerakkan dengan sempurna. Susulan itu, Bieber turut memohon para peminatnya untuk mendoakan kesihatannya pulih seperti sedia kala. Untuk rekod, Renzian merupakan sejenis sindrom yang seringkali dikaitkan dengan kehilangan pendengaran dan lumpuh muka. Sindrom tersebut merupakan sejenis sindrom yang bersifat sementara namun masih mempunyai kebarangkalian untuk menjadi kekal. Bertemu lagi di minggu hadapan dengan berita lebih menarik dan informatif menerusi laman media interaktif Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok sumber kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.